Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Diploma Pendidikan Islam SEM 2 Kelas 1. Dalam video ini, kami akan menerangkan natijah nusyuz suami dan isteri. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh dalam tajuk ini, saya akan menerangkan takrif nusyuz suami dan isteri. Nusyuz bermaksud derhaka dan tidak taat, manakala isteri nusyuz pula bermaksud isteri menderhakai dan tidak mentaati suami sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dan suami nusyuz pula bermaksud suami berlaku zalim seperti tidak menunaikan hak isteri. Selepas kita mengetahui takrif, kita pula pergi kepada hukum nusyuz. Hukum nusyuz ni adalah haram kerana ia adalah salah satu daripada dosa besar. Dari takrif dan hukum nusyuz ini, kita dapat mengetahui bahawa nusyuz ini bukan perkara yang baik. Baiklah, bagi mengetahui lebih lanjut dalam tajuk ini, kita pergi ke bahagian seterusnya. Baiklah, selanjutnya kita akan lihat kepada dalil berkaitan dengan isteri nusyuz. Dalil yang pertama berdasarkan Al-Quran, Surah An-Nisa ayat ke-34 yang membawa maksud, dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, iaitu nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya. Kemudian, jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dalil seterusnya daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang laki-laki, iaitu suami, mengajak isterinya ke tempat tidur, kemudian isteri tersebut enggan atau menolak ajakan suami sehingga suami marah kerana hal tersebut, maka malaikat akan melaknatnya sampai ke subuh. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada tajuk keadaan yang menyebabkan nusyuz bagi isteri. Di sini terdapat 5 keadaan yang menyebabkan nusyuz bagi isteri. Yang pertama, isteri meninggikan suara terhadap suami dengan sengaja. Kedua, isteri membuka aib suami pada orang sekeliling. Ketiga, isteri keluar rumah dengan sengaja tanpa izin suami. Dan yang keempat, tidak menjaga harta suami. Dan yang terakhir, isteri membenarkan orang lain masuk ke rumah tanpa izin suami. Okey, seterusnya kita pergi kepada perkara yang perlu dilakukan bagi isteri yang nusyuz. Yang pertama, sebagai seorang suami, hendaklah menasihati si isteri agar isteri tidak lagi melakukan kesilapan yang sama. Yang kedua, si suami hendaklah meninggalkan isteri bersendirian di tempat tidur jika dengan cara menasihati tadi tidak memberi kesan terhadap isteri. Jika dengan cara itu juga tidak berkesan, suami boleh memukul dengan cara yang mempunyai hikmah, iaitu dengan memukul isteri tidak menyakitkan dan tidak meninggalkan kesan luka atau lebam pada segi fizikal tubuh badan isteri. Jika tidak berkesan juga, kita boleh menggunakan cara saranan mengirim 2 orang pendamai, iaitu sekiranya dengan memukul isteri dengan pukulan yang ringan tidak menyedarkan isteri, malah bertambah lagi perselisihan antara suami dan isteri, maka perkara ini hendaklah dibawa kepada qadi untuk diadakan 2 orang wakil pendamai kepada mereka berdua. Syarat pendamai tersebut ialah mestilah seorang muslim, baligh dan berakal, adil dan tahu cara untuk memperbaiki hubungan suami isteri. Dan yang lebih afdal sekiranya seorang pendamai daripada ahli keluarga suami dan seorang lagi daripada ahli keluarga isteri. Kedua-dua pendamai tersebut akan menjadi wakil kepada suami dan isteri serta menyelidiki sebab perselisihan itu dan berusaha untuk menyelesaikan sama ada dengan cara pendamaian atau perpisahan.
Okey, seterusnya, seperti yang kita tahu, cara memukul isteri yang nusyus ni mempunyai cara-caranya agar tidak menyakitkan. Yang pertama, memukul yang tidak menyakitkan, maksudnya memukul tetapi secara perlahan. Yang kedua, boleh memukul menggunakan hujung kain seperti menggunakan sapu tangan kecil. Ketiga, memukul tetapi tidak meninggalkan kesan seperti kesan lebam atau luka di badan isteri sehingga memudaratkan isteri. Seterusnya, gugurnya hak isteri yang nusyus. Islam menjelaskan bahawa kewajipan suami adalah memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal dan hak-hak isteri yang lain kepada isterinya. Namun, hak mendapat nafkah tersebut akan gugur apabila isteri nusyus. Namun begitu, hukum nusyus juga boleh berlaku kepada seorang suami. Dapat dilihat berdasarkan dalil di bawah daripada Al-Quran, Surah An-Nisa ayat ke-19 yang bermaksud, "Dan bergaullah kamu dengan mereka, iaitu isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya. Kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu." Baiklah, kita lihat pula kepada keadaan yang menyebabkan suami nusyus. Yang pertama, suami tidak memberi nafkah kepada isteri, sama ada dalam bentuk wang, pakaian ataupun tempat tinggal. Yang kedua, suami tidak memberikan giliran bermalam kepada isteri. Keadaan ini kebiasaannya berlaku apabila seorang suami itu berpoligami. Yang ketiga, suami melakukan kekerasan seperti memukul, mendera atau mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada isteri. Selain itu, suami juga dikategorikan sebagai suami nusyus apabila membuka aib isteri kepada orang lain. Apakah tindakan yang perlu dilakukan terhadap suami yang nusyus? Baiklah, dapat kita perhatikan di sini, terdapat 3 tindakan yang isteri perlu lakukan terhadap suami yang nusyus. Yang pertama, isteri haruslah bersabar dan menasihati serta memberi amaran mengenai tindakan si suami. Jika sikap suami tidak berubah, isteri boleh meminta hakim untuk mengambil tindakan dan memberikan hukuman yang sepatutnya. Sekiranya tidak berhasil juga, wakil kedua-dua belah pihak hendaklah dihantar untuk membuat keputusan sama ada mendamaikan atau memisahkan mereka. Akibat nusyus, yang pertama adalah suami. Suami akan rasa tercabar, bertindak kasar dan akan melafazkan cerai. Yang kedua pula adalah keluarga. Anak akan hilang hormat terhadap ibu bapa, jiwa tertekan dan dipandang serong. Yang ketiga pula adalah masyarakat. Institusi keluarga Islam akan tercemar, keharmonian terjejas dan dipandang hina oleh masyarakat. Tuan-tuan, kalau kita tak mau isteri kita nusyus, bermula daripada suami yang bijak, mengekalkan akan kehidupan seperti mana hari pertama kita setelah bernikah. Isteri ni, dia memang senang nusyus. Sebab orang perempuan ni, dia main dengan perasaan. Orang lelaki ni, dia main dengan akal. No. Akal dia pendek, akal kita panjang. Sebab itu, perasaan, mereka bermain dengan perasaan, sehingga mereka boleh melakukan perkara-perkara yang menolak, yang melanggar akan syariat Allah. Kita fikir dulu nak cakap. Kita akan fikir dulu. Itu yang kuat menangis dia orang, tuan-tuan. Betul tak? Kuat teriak. Tengok pasal apa teriak ni? Itu nak kan? Qurratu ain, nak dapat anak yang baik, isteri yang baik yang tidak nusyus. Sebab mereka ni memang senang nusyus. Senang. Perempuan ni, isteri ni memang senang nusyus. Ada 2 ciri laki-laki yang nusyus, durhaka, tidak pantas dijadikan suami. Kalau kita punya suami yang kayak gini, boleh kita minta cerai. Pertama, mereka yang tidak memberikan hak kepada kita. Baik itu hak nafkah ataupun hak ashiruhunna bil ma'ruf, diperlakukan dengan baik.
Jadi kalau suami nggak kasih nafkah batin, nggak kasih nafkah lahir, tidak memperlakukan dengan baik, boleh kita minta cerai. Dan apalagi kalau belum nikah, jangan dijadikan suami. Yang kedua, perlakuannya buruk, tidak mencontohkan sebagai muslim yang baik. Makanya ciri mencari pasangan yang baik, kata Rasulullah, dia harus punya agama. Selain li jamaliha, li nasabiha, li maliha, karena harta, karena nasab, karena ketampanannya. Yang paling penting li diniha, fasfar bizatiddin taribat siadak. Kalau kita cari calon suami yang bagus agamanya, ini Allah jaga rumah tangga kita nanti. Amin. Kesimpulannya, nusyus juga boleh berlaku kepada suami, bukan sahaja kepada isteri. Suami dan isteri wajib meningkatkan pengetahuan mengenai hukum hakam nusyus agar dapat memberi kesedaran tentang keburukan dan kesan melakukannya. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Semoga sedikit sebanyak dapat memberi manfaat dan ilmu yang baharu kepada kalian semua.